Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya Cik Rahim dari Farmasi Pakar Pasir Mas. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu, dan alhamdulillah sebenarnya kita dapat lagi yang mana belum lagi sempat habiskan puasa sampai habiskan puasa 6, yang mana kalau nak puasa 6 boleh terus ganti dan sebagainya. So boleh je insya-Allah. So tahniah kan kepada yang dah hari ni hari yang terakhir berkali ataupun hari ni dah beraya puasa 6. Alhamdulillah. So saya hari ni nak bercakap sikit tentang pasal Sanpo. Sanpo ni dia tulisan ni terbalik sikit, nanti saya tengok okey, tulisan terbalik. Hey Kak Ana, apa khabar? Gini, ni Sanpo. Dia terbalik, kalau kita gerak kiri dia gigi kanan, gerak kiri dia gigi kanan kan. Terbalik ya, jadi pelik. Okey, ni Sanpo. Okey, baik, kita terbalik baliklah. Okey. Apa ni tak jadi ni. Arif, Cina. Terima khabar. Okey, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Hak ni Bing Zoom infrared thermometer ni. Thermometer kita kecek. Sehari dua ni ramai orang akan cari thermometer lah, kerana keperluan untuk PKP ni boleh boleh buka kedai, dan kedai tu mesti syaratnya adalah goni. Bahagian goni. Jadi bahagian ni adalah dia infrared thermometer lah. Infrared thermometer terbalik lah tulisan tu. Kalau kita tak CV terbalik, kita guna gini. Okey, dia tak terbalik lah sikit. Tapi saya pula terbalik jadi. Okey. Okey. Ya, Abdul Rahman Al-Fakir ni nakal. Okey. Terima kasih untuk email Belukar kerana we peluang kita pergi semaya jemaah di Belukar baru ni. Agak-agak boleh lah 40 orang budak boleh masuk dalam kedai, boleh masuk dalam masjid, boleh semaya jemaah. Boleh masuk semaya jemaah 40 orang ke sekurang-kurang. Dah buatlah jarak dalam tu. Lepas tu bila penuh saja dalam masjid tu, barangkali boleh tutup. Orang luar ke apa tu tak boleh pasal macam-macam cerita. Lepas tu nanti bolehlah buka berperingkat-peringkat barangkali. So mungkin boleh cadang lah, insya-Allah. Sebabnya ialah walaupun kita kata bila nak pergi masjid, ni bila tak boleh pergi masjid pakak nak pergi masjid, padahal kalau kata buka pergi masjid tak ramai apa orang pergi masjid, tidak gitu juga. Kita tak tahu barangkali ni orang kau sedar, orang berasa ruginya tak pergi, orang pun nak pergi juga. Jadi mungkin effort ataupun usaha orang nak pergi masjid ni lebih tinggi daripada dulu. So baguslah dia benda yang macam tu. Jangan jadi siapa orang ni sudah mula macam rasa macam terbiasa dah dekat terbiasa dah tak pergi masjid. Dah tiap-tiap minggu pergi. Jadi nak pergi tu nak pergi lah. Tak zikir tu pakai biasa dah. Baru ni 2 bulan tak pergi masjid, tak ada masalah. Takut ada gitu. Jadi barangkali boleh cadang lah. Kita ni orang bawah tak ada masalah apabila majlis fatwa ataupun majlis agama yang bertanggungjawab untuk jaga agama, royak apa-apa kita terima, sebab yang akan berhadapan dengan Allah SWT di akhirat ialah mereka. Mereka ni ambil dah langkah-langkah ataupun pemikiran-pemikiran yang sudah pun dibincang secara masak, dan kita terima je. Itu je sebenarnya. Cuma tak ada masalah, kita boleh saja untuk mengemukakan cadangan, memberi rangsangan supaya berlaku sesuatu yang lebih baik, yang kita rasa mungkin okey je kot. Rasanya buka secara berperingkat gitu. Kalau bawa kita kecek sedap dengar lalu, ya Allah cina malu berasa kata gitu pula dah. Okey dah. Okey, nak royaknya goni ni cara guna dia nya ialah tengok bergantung kepada bagaimana sebenarnya infrared thermometer ni dia punya manual dia royak cerita tu lagu mana. Kalau dia kata jarak di antara 1 hingga 3 cm, maka jarak dia 3 cm hingga ni lah, 1 hingga 3 lah. Maknanya kalau kita jarak kat dia sini ni 1 cm, kita tekan contohlah gitu.
Tu. Jadi kalau jarak 5 ni kita katalah dalam 5 lah ada 2 inci. Inilah 2 inci. Kita 5 cm. Itulah paling jauh. Kalau dekat gini tu maknanya okey lah. Kalau paling jauh pun duduk setara tu 5 cm. Ada yang sampai hebat sikit, dia sampai 15 cm. So okey lah. 15 cm which mean berapa? Maknanya dalam beberapa inci dah. Dalam kali bagi 2 7. Maknanya dalam 9 inci. So okey, 9 inci lebih kurang kan lebih kurang gini lah. Jauh juga lah maknanya ni dah 15 cm. So okey, 30 cm adalah satu kaki kalau tak silap lah. So okey, alhamdulillah. Ada beberapa lah keadaan bila kita nak kecek bab suhu ni, ada ni, ada setengah ni letak kemoh dan sebagainya. Tak usah perlu buah kemoh tu, kena sejuk. Kalau nak cek dalam kereta, masuk dalam kereta, tempat itu teduh, tidak ada direct sunlight, maknanya terus matahari duduk tengah panas, tengah betul cek, tu dia akan lebih tinggi lah. So yang kedua, kita mari daripada tempat-tempat tinggi, cuaca yang tinggi kan ni panas. Bila luar ni 33-34 darjah Celsius, maknanya pukul 9 tu macam pukul 12 dah ni kan. So kita kita kena duduk di tempat teduh, jangan masuk tengah panas kita cek tu. Jadi untuk panduan kan, kepada sains-sains kita yang menggunakan ni untuk operator-operator perniagaan lah, kedai, gerai-gerai kan, gudai-gudai ke apa pun, kilang dan sebagainya, asal kena cek tempat yang teduh. Satu. Yang kedua, kalau orang itu mari tempat panas lagi ke apa, dia akan cenderung panas. Okey. Yang kedua, benda yang seterusnya yang mempengaruhi suhu ni ialah emosi. Maknanya emosi dia ni adalah duduk panah, kau nak marah pokok-pokok, dan dia akan jadilah gitu. Satu lagi ialah Allah minta tolong sains-sains kita untuk apa dia ni, royak kat orang lain, mungkin boleh share dengan kawan-kawan kita supaya boleh dengar dan dapat manfaat. Kita nak cerita pasal jangka suhu ni lagu mana dan suhu ni lagu mana sepatutnya gitu, supaya kita boleh praktis dengan benda yang ada ilmu ni lain lah sikit gitu. Mana kalau kita buat gini buat apa, kita ada sebab gitu, tidak atau buat tu tahu ke mana. Waalaikumsalam. Masjid Kubai Panjang nak satu tu boleh. Untuk masjid ni kita bagi special offer juga sebenarnya, special offer dengan ada free FOC lain sikit daripada orang lain lah sikit gitu, insyaAllah. Dia kena royak lah masjid. Macam last time kita bagi harga bawah daripada harga kita pun, untuk kita bagi termometer campur dengan hand sanitizer. Hand sanitizer tu kita ambil bawah daripada harga kos kita, sebab kita nak suruh bagi ada je sebenarnya. Biarlah penuh keperluan tu gitu. Jadi masjid so sangat wajar lah untuk kita ada dan kita check lah, sama-sama jaga, insyaAllah. Kita tak tahu lagu mana, tapi kita kena, sebab sains ni dia tidak kata dia tak belaga dengan Islam. Dia tidak kata bila ngaji sains dia tak kena orang agama orang sains. Tak. Jadi sains tu malahan yang menguatkan keyakinan manusia tentang kebertuhanan. Ada sains, kalau kita ngaji sains kita yakin Allah sengoti. Maknanya kalau kita ngaji bab sel-sel tubuh ni, kita kecek bab atom, kita ngaji bab akidah tentang lagu mana pasal alam gini dan sebagainya, dia akan jadi kehormat bila kita ngaji sains. Sebab rupanya pembuktian keberadaan Tuhan tu adalah sains. Contohnya bila kita kata kita baca sifat 20 kan? Bila kita baca sifat 20, kita ayat wujud artinya ada. Maknanya kita kecek, kita tak kecek bab sifat lain, kita kecek bab wujud dulu. Sifat tu sifat mesti wujud dulu. Boleh Syekna. Okey Kak Na, boleh. InsyaAllah. Kalau betul lah kita atas, kalau betul lah lalu kat tu dah. Gitu insyaAllah. Bila kita sebut kata wujud artinya ada, maknanya wajib Allah SWT ni ada dan mustahil Allah SWT ni tak ada. Pun Laila, maka kita kata dalil bagi sekalian, dalil bagi wujud Allah SWT itu ialah sekian makhluk. Bila kita tak fikir kata sekian makhluk, kita apalah apa maksudnya. Jadi sekalian makhluk ni termasuk daripada zarah yang paling kecil, atom, sampailah kepada sebesar-besar. Dan alam ini bukan duduk dalam alam cakrawala kita hok duduk dalam bumi ni saja, tapi malah lebih daripada tu pun alam juga. Maka itulah bukti adanya Tuhan. Kalau cek lagi, maknanya
Kalau kita cek, kita buat kajian, maka kajian sains lah yang menunjukkan bahawa macam Big Bang Theory dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa sudah disebut di dalam Al-Quran lama dulu, dan Nabi pun sendiri SAW tidak menceritakan dengan secara lebih jelas lagi bagaimana kejadian alam dan sebagainya, tetapi disebut dalam Al-Quran sebab baginda Rasulullah SAW yang seorang yang sangat adil dan amanah dalam menyampaikan ilmu dan menyampaikan maklumat kepada ummahnya. Maka bila baginda baca tapi tidak diterangkan banyak, kemudian kita di akhir ini selepas 1400 tahun dekat 1500 tahun barulah kita jumpa, maknanya dah jumpa bahawa sebenarnya Big Bang Theory ni sudah ada pun. Ahli sains baru duk kaji, tapi Al-Quran sudah menjelaskan, tanpa orang faham pun sudah ada penjelasan. Jadi manakah lagi bukti untuk kita menolak kebertuhanan itu dengan keadaan sains. So begitulah juga kajian-kajian tentang virus COVID-19 dan sebagainya masih lagi berterusan, dan ada benda-benda yang sangat selalu berubah-ubah lagi sebab penemuan baru itu sentiasa berlaku. Sepertinya setiap baru-baru ni Kak T, hak ni belakang ni neka tetap neka agama nombor satu ayat. Ya, malu-malu kita ni channel. Okay, so maknanya kajian tentang COVID-19 ni sangat lagi tengah berkembang ni, sangat berkembang. Tak ada orang yang solid boleh ayat orang kita tahu belakang dah pasal COVID ni selesai ni lah bagi dia, tak boleh. Masih lagi berkembang dan masih lagi kajian-kajian berkaitan dengan perkara ni duduk berlaku, orang duduk kaji lagi. Itali terutamanya kerana kematian dia banyak sangat, dia kaji, dan dikatakan dalam penemuan-penemuan terbaru juga dikatakan bahawa daripada Itali dicerita dibuat berdasarkan dan sebagainya, ditemukan bahawa ada juga larangan daripada WHO supaya tidak buat berdasarkan. Ada dikatakan sebelum ini, tetapi walau bagaimanapun ada masih dibuat, dan dikatakan bahawa di Malaysia sendiri pun ada yang dibuat kajian ataupun postmortem daripada mayat-mayat yang ada yang meninggal ni, maknanya dibuat postmortem dan dikaji bagaimana boleh meninggal, bagaimana cara serangan penyakit ni, virus ni terhadap kita dan sebagainya dikaji. So di antara penemuan salah satunya nak rayaknya bahawa sedang berkembang, dan benda ni sebulan lepas kita tak ada maklumat ni, kemudian dalam seminggu dua ni baru kita dapat maklumat bahawa ditemukan bahawa kematian yang banyak organ-organ yang gagal ni kerana pembekuan darah, koagulasi ni berlaku di banyak organ. Maksudnya di hujung-hujung sikit dia sekat dan dia macam nekrosis lah, maknanya sel-sel yang selepasnya mati kerana dia tak lagi oksigen, makanan dan sebagainya, sekat tu dia tak lagi, maka dia mati je. Maknanya banyak organ yang gagal, bukan setepak saja, bukan kata kalau macam SARS dulu paru-paru je dia affect. Lah ni bukan masalah paru-paru saja, tapi dia semua sekali, semua bahagian di buah pinggir pun dia banyak tempat dia pergi. Kenapa? Kerana masalah dia ialah dia membekukan. Jadi sama telah sebab tu je dicadangkan orang makan aspirin dan juga Panadol. Bila demam makan Panadol, tapi aspirin pun diberi juga kepada dia, dan aspirin tu lebih daripada 75 mg, biasanya 100 mg. Sedangkan kalau di Amerika sangat sahur, bila demam saja, bila sakit tak sengaja makan aspirin dia makan 25-30 mg je. Jadi itu tidak mencukupkan dos dia untuk mencairkan darah berjalan darah. Jadi tapi aspirin ni untuk cair darah. So saya pun teringat, ni masih bukan teori tapi masih macam buah-buah, nak kata hipotesis pun tak boleh kata hipotesis, tapi buah je lah. Mana saya pun teringat bahawa macam hydrochloroquine yang digunakan untuk malaria, dikatakan sebulan lepas, hampir 2 bulan lepas disebut bahawa ada penemuan tentang ni, dan tidak dinafikan bahawa peranan dia tu mungkin ada. Dan memang KKM sendiri menggunakan secara off label, jadi tidaklah menggunakan, maknanya dari sudut indikasi tak ada lagi kajian sampai, tapi digunakan sebagai off label untuk diberi kepada pesakit ni supaya dia boleh pulih, dan diberi, maksudnya kita tidak terlalu rigid bila kita kata tak ada kajian lagi maka tak boleh guna. Dan kajian itulah sebenarnya dengan percubaan yang ada lah ni. Kalau kita tak pernah cuba sesuatu yang baru, kan kita nak jumpa sesuatu benda yang baru yang menjadi obat pula kepada satu benda yang baru. Jadi mesti kena berilah, maknanya fleksibel dan bagus. KKM Datuk Dr. Hisham pun royak bahawa memang chlorohydrochloroquine ni digunakan sebagai off record kepada orang-orang yang ada masalah
penjangkitan COVID-19. Walau bagaimanapun, oleh kerana dia obat ni bukan obat as simple as macam Panadol saja, memang digunakan tu dengan secara berhati-hati, kerana biasanya orang yang meninggal akibat daripada COVID ni ialah orang yang sudah ada banyak penyakit lain. Jadi digunakan dengan sebab kena ambil kira interaksi interaksi di antara obat, interaksi dengan makanan dan sebagainya, dia ambil kira. Tapi yang paling penting, bila orang hok lemah ni dia mati, nauzubillah min zalik, akibat COVID ni lah orang-orang yang sudah mempunyai banyak penyakit lain, comorbidity, maksud dia macam dia ada darah tinggi, dia ada jantung, dia ada masalah paru-paru, dia ada masalah-masalah lain yang menyebabkan sistem badan dia lemah, dan dia sudah ada obat-obat lain yang dia terpaksa guna. Maka itulah yang menyebabkan sukar sikit untuk kita kata not as simple as ambil hydrochloroquine dia be okey tak. Jadi kena tengok consideration ataupun perkiraan lagu mana boleh digunakan untuk membantu pesakit tersebut. So maknanya penemuan ni masih lagi penemuan-penemuan baru. Cuma saya nak bagi juga satu cerita yang bagus di sini ialah quinine group hydrochloroquine yang digunakan untuk anti malaria tersebut ada 2-3 property ataupun bahan-bahan yang hampir sama dengan dia, dari grup yang sama, quinine group juga ada di dalam habatus sauda ataupun barakah ataupun jintan hitam yang mari daripada Mesir selalunya ataupun mari daripada tanah Arab. Kalau jintan hitam di India tu mungkin agak lain sikit lah saya rasa. So jintan hitam itu ataupun the black seed ataupun habatus sauda ataupun barakah yang dipanggil itu ada 3 kalau tak silap, ada 3 bahan property yang mempunyai macam quinine group, thymoquine contohnya. Ada lagi yang lain-lain, 3 yang lain ada dalam tu. Jadi semantalah lah juga habatus sauda ataupun barakah ni mempunyai, ada disebut oleh baginda Nabi SAW sebagai obat yang semua dia ni menjadi obat bagi banyak penyakit kecuali penyakit mati dan tua saja. Penyakit tua, penyakit nak mati je. Tu tak ada. Kalau penyakit-penyakit lain dan even bagi setengah-setengah orang yang ada positif ataupun orang mengidap kanser dan sebagainya pun, tumor dan sebagainya pun memakai dan memberikan kesan baik juga, maknanya itu. Cuma barangkali kerana tidak ada satu kajian yang terperinci dan very well control punya research, menyebabkan tahap keberjayaan dan sebagainya kita tidak dapat table. Itu saja kemungkinan. Okey. Jadi boleh makan saja. Bila orang tanya habatus sauda barakah boleh tak makan? Boleh, saya kata okey. Waktu pun boleh dan bantu. Dan chlorhydroquine ni pun sendiri dia panas sebenarnya, bahannya panas. Baca orang makan habatus sauda, dia panas. Sifat dia habatus sauda ni adalah panas dan kering. Sebab tu dia sangat sesuai bagi orang yang ada masalah pneumonia, ada masalah pernafasan, paru-paru dan sebagainya. Dia akan boleh mengelakkan ataupun boleh membantu dengan kadar yang segera. Macam kalau kata pneumonia, bila dia nak nyawa atau sakit dada lah, sakit tak belakang, dia ambil saja habatus sauda minyak ni ataupun jenis spray ni, dia spray, minum air panas ataupun campurkan madu, masuk air panas, dia minum. Dan masa tu juga dalam 5 minit 10 minit dia akan rasa hilang rasa sakit daripada masalah dia punya pneumonia tadi. Jadi itu adalah di antara testimoni yang kita jumpa, dan alhamdulillah bagus amalan tu dan dia ni boleh membantu. So saya memang sarankan selain daripada ambil vitamin D, ambil vitamin C, barakah, habatus sauda ni boleh guna, dan selain tu juga adalah makan madu sebab improve juga sistem, dan bagi cukup vitamin tu buah tamar. So buah tamar tu pun sebenarnya adalah merupakan sumber gula ringkas yang boleh terus diserap, sama juga dengan sebahagian daripada kandungan gula dalam madu sendiri, adalah salah satu sumber untuk memberikan kesan beri macam kita kata glukos lah. Orang bila dah kecil manis, kalau dia hypo sangat, kita bagi glukos ataupun gula-gula glukos, maknanya dia masuk dari perut saja, dia ready untuk diserap, dia tak payah tunggu masa lagi. So begitu juga sumber gula ringkas yang bagus juga bagi kita ialah madu dan juga buah tamar. So alhamdulillah baru ni kita puasa, buah tamar ni sendiri memberikan tenaga ihatan semasa Nabi SAW dulu perang. Dan buah tamar ni lah merupakan salah satu daripada bekalan. Kadang-kadang tak ada makan ni, pada satu masa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an
yang duduk di maknanya bersama dengan Nabi seumur, dan dia ni tak ada ahli keluarga, miskin pada masa tu, tetapi akhirnya dia menjadi gubernur dan kaya dan mempunyai isteri yang bukan seorang je pun juga, maknanya selepas daripada baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Tapi masa baginda ni tak ada makan ni, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya ada gapo, adalah watama duduk dalam candi dia kata, dan dia beri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam doa dan bagi balik. Dan waktu itulah sehingga habis perang pun Saidina Abu Hurairah makan hak tu, bila rasa lapar saja dia makan. Dan dia tak tengok pun dalam kabar-kabar, dia kata lamanya tak habis lagi. Kemudian barulah dia tengok, selepas beberapa ketika dia tengok, kemudian habis. Selepas pada dia tengok tu, dia bilangan tu masih lagi sama seperti mana masa awal dia bagi kepada baginda untuk didoakan. So, dan begitu juga ada dikatakan sejauh mana kebenaran saya tak pasti, tetapi dikatakan bahawa masa orang naik astronot naik ke bulan dan sebagainya, salah satu makanan yang dibawa untuk menjadi bekal mereka ialah buah tamar. Dan tak mustahil langsung, sebab biasa kalau kita puasa kita makan buah tamar, kita akan rasa lebih cergas dan cukup tenaga untuk kita berpuasa sehingga berbuka puasa. Alhamdulillah. So baguslah baru ni bila kita ada PKP, kita melalui puasa. Semua orang hampir majoriti orang Islam ni akan makan, kalau 9 daripada 10 tu akan makan buah tamar. Dan insya-Allah buah tamar ni adalah penawar juga dan berikan cukup vitamin, mineral dan sebagainya, sangat bagus. Alhamdulillah, masya-Allah. Itu pun adalah salah satu daripada amalan-amalan yang baik. So, okey, berbalik kepada suhu ni. So, suhu ni selepas kita wayak macam saya wayak tadi, bahawa masih boleh lagi share kepada kawan kita supaya lebih ramai orang dapat kongsi kebaikan daripada cerita-cerita saya ni. InsyaAllah suhu cek ni gini je. Pemilihan ni sebenarnya kalau ada waranti, so okey lah. Sebab bila ada waranti, ada 6 bulan, ada setahun waranti, so boleh je. Maknanya boleh dalam harga kalau paling murah kali dalam 100 lebih ataupun 200 lebih, okey lah. Rasanya 300, 400 tu adalah sangat branded lah. Tapi apa yang kita perlukan untuk musim PKP ni ialah tak payah kita ada dua fungsi. Maknanya tak payah kita ada surface temperature dan ada body temperature. Apa yang kita perlu ialah hanya body temperature. Maknanya as simple as ada body temperature punya ukuran saja boleh. Macam ni kita simpan hanya untuk body temperature. Jadi tak ada confuse. Sebab bila kita ada dua, IUKQUU ni Jepun ke apa ni, payah nak sebut sikit, sorry deh. Bila kita ada body temperature, kita tak akan confuse kita tak akan, pasal kalau ada surface saja kita akan confuse. Untuk surface ni biasanya digunakan oleh kilat-kilat untuk check mesin dia, supaya mesin ni bila dia check suhu tu, supaya dia dia berfungsi pada keadaan optimum dengan suhu tertentu. So dia akan check lah. Jadi kita tak perlu nak check mesin dan sebagainya dengan temperature berdeh ni. Termogan ni ataupun infrared thermometer ni kita tak payah. Kita nak check orang je. Pasal ni isu kita nak check orang. Jadi ambil as simple as beli yang ada body temperature saja. Tak usah tengok nak pakai surface temperature lah apa tu ada kilat. Kita tak ada kilat, tak usah lah. Biar orang kilat yang jaga tu. Orang kilat pun ni tak beli pun nak surface. Pasal kilat ni bukan sabit dengan mesin ke apa. Dia sabit dengan orang nak pergi kerja juga. So maknanya bagi saya, pandangan saya ialah tak perlu kita nak ambil mahal-mahal. As long as dia ada waranti, ada masalah, dia boleh bawa dan dia boleh selesaikan, dia boleh ganti baru ataupun dia hantar kepada supplier dan supplier ganti baru ataupun baiki. So as simple as that, should be okay. Maknanya tanya hanya untuk body temperature. So simple. Maknanya yang ada body temperature ni sepatutnya dia kalau 200 pun tak lebih daripada 200.5 lah. Macam tu. Unless ada branded sangat lah. Tapi branded pun semuanya made in China belakang je lah ni sebenarnya. Kalau berkata bubuh made in Thailand pun berkali sebenarnya made in China juga. Cuma tulis lah made in Thailand. Saya teringat masa saya pergi di China dulu. Ni back tahun dalam 2007, 2008 gitu. Masa tu dia ada trade Canton Fair. Canton Fair ni macam trade exhibition lah, banyak dalam satu dia ada 5 dalam satu kawasan tu, ada 5 sebesar Cabin Mall di Kota Baru ni, ataupun barangkali ada 3 seperti Ion Mall di Kota Baru ni. Tempat tu 10 kali 10 ataupun 5 kali 10 saja gerai ataupun macam tempat untuk exhibition untuk pameran tu. Sebanyak mana tengok dah 5 tingkat, sebanyak tu berapa
Sampai ada seorang saya tu sampai mutuk. Haji Zaid Ahmad Yunus ni farmasi Medika di Kota Baru. Ni sifu saya ni, idola saya juga ni. Terima kasih lah. Malu kita dia tengok. So saya jumpa satu orang, dia ni Indian. Dia pergi beli untuk alat-alat ni pinggan makuk. Dia memang sana kita boleh buat kotak, lalu kita boleh beli kosong, kita boleh kotak. So dia buat kotak, so dia kotak tu dia royak kepada manufacturer ataupun owner kilang tu. Okey, buat kotak dia tu kena tulis made in Thailand. Sedangkan benda ni made in China dan dia nak jual di India. Ya, tengok trade secret orang ni macam-macam dah dia bagi. Jadi kalau kompetitor dia tengok made in Thailand, dia pergi cari di Thailand, tak jumpa lah. Kompetitor tu tak jumpa source, sebabnya bukan di Thailand, dia buat di China, buat made in Thailand. Dia jual di India. Itulah cerita dia. Jadi berbagai. So lo ni as long as ada warranty dan kita beli tu daripada kedai lah, kata contoh di kedai farmasi ke kedai mana-mana ke. Tapi kalau kedai ataupun klinik ke sebagainya ada jual, so boleh beli dan boleh guna. So as long as ada warranty. Sebab kadang-kadang kita beli dengan saing-saing daripada yang kita kenal, daripada marketplace lah, daripada mana-mana tu kita tak kenal. Apa kita nak hantar ke balik ke semua tak siapa dah. Tapi kalau pilih beli di kedai ni, ada masalah pergi kedai, dia selesai insya-Allah. Dah. So beli jual ni adalah macam berkaitan dengan trust lah, kepercayaan tuan-tuan dan perempuan kepada seller, kepada penjual tu, dan tuan-tuan akan dan perempuan akan belilah dengan dia. Ada. So tengok, kita carilah. Itu adalah lebih baik daripada sebab 100 lebih pun 200 lebih pun dia taklah murah sangat. Pun PKP ni. Jadi saya pun sangat menyerulah kepada kawan supaya jual lah murah-murah kalau boleh jual murah. Sebabnya saya kita orang di luar sana tu 2 bulan dah tak boleh nego, ataupun 3 bulan dah tak boleh nak bisnes dan sebagainya. So memang keperluan keuangan tu sangat tinggi lah. Jadi saya sangat menyerulah sang kawan. Jadi kalau boleh jual murah, kita jual murah. The best yang kita boleh bagi offer. Maknanya kita taklah mengambil peluang. Kita memudahkan orang, tapi taklah macam menangguk di air keruh. Orang perlu sangat apa-apa kat tekai orang. Saya rasa bukan gitu cara kita, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, balik kepada penggunaan hak ni. Senang saja. Hak jarak tu macam hak dia sudah pun diroyak dalam dia punya insert ataupun di kotak dia dirayak. Macam hak kita ni ada memory ya. Kita ada memory sebanyak 32 memory function. So ada 32 memory. Tapi tak perlu memory pun. So, kita tak tengok, cuma ada lah. Ada memory, okey jalan. Ada infrared induction, ada okey, non-contact semua cepat. Okey, jalan. Ya, setting dia pun senang kan. Setting dia ni, kalau hot ni hot atas ni adalah nak lampu. Kalau tak silap lampu, kita tekan dia akan off lampu. Kalau hot ni sound, kalau tak silap. Yes, ada bunyi sound. So sound dia on and off, ada sound. So yang kiri kanan ni adalah memory. So kita tengok kiri kanan ni memory sebelum ni, selepas apa, itu saja. Dan cara operate dia simple saja, tak payah tekan apa-apa, just tekan tombol dia saja. Tekan tombol ini saja. Kita tekan sekali dan lepas, tak payah tekan lama dah. Kita tekan lepas dia akan check. So, ada yang kena tekan lama pun ada juga. So as simple as kita ni, tekan saja, lepas tu tunggu dia akan beep, okay to beep. So sekejap saja dia punya ni kan. Lepas tu di antara benda-benda hak kita kena tengok, sebab ni tak payah fikir pening pasal surface kau gapo, kau tak silap setting ke, tak payah. Sebab ni kita beli ni untuk body temperature saja. Jadi ready guna, bubuh bateri guna. Cuma jangan silap bubuh bateri lah. Ni kalau buka biasanya bateri dia ni, okey, ada bateri. Bateri ni triple A. So ada je double A, ada triple A. So ni triple A. 3A dah. 3A boleh tutup. Kadang-kadang kalau salah bubuh ni dia ada positif dan negatif. Ni ada positif, negatif. So fahamlah positif negatif ni. Kita bubuh lah, tukar. Kalau tak jadi, tukar ya. Kalau kita tak tahu positif negatif, dia sama ya, 2 kali bubuh ya. Bubuh kali ni jadi, kali lagi tak jadi kan. Kita tahu lah tu positif negatif. Tak ada, tak payah ni mudah ya. So as simple as that kan. Guna itu rekod. Cuma saya nak menyerulah kepada kawan-kawan di luar sana, kalau boleh kita tak perlulah kita kata kita nak suruh tulis lah. Kalau boleh, kalau ada peluang untuk kita guna selangkah.my, boleh
Cuba check selangkah.my tu kita boleh register kedai kita dan kita boleh print untuk QR code kita tepek di kertas bagi kepada orang-orang kan dah ni guna telefon belaka. So bagi siapa-siapa dia boleh baca saja QR reader, ataupun kalau iPhone tu dia just guna kamera saja dia boleh baca tu. Tulis nama, nombor telefon, bila suhu dia 37.5 ke bawah ke apa, okey, so jalan masuk saja. Jadi tak perlu ambil pen lagi tulis ke apa semua. Jadi banyak dah campur orang tu, tadi orang lain dah pakai pen dan sebagainya. Satu, yang kedua, kalau kita bawa pen, so itu adalah satu benda yang ada pilihan yang lebih baik daripada tak bawa pen lah. Maknanya kita guna pen sendiri, tapi tak payah tulis. Learning ni kalau boleh payment pun kita tak payah pakai duit. Pasal apa, kita transfer guna QR code saja, guna Touch and Go punya QR, guna Boost punya QR, guna Maybank punya QR, guna Ambank punya QR. Banyak QR code kita bayar aja. Itu adalah lebih simple. Jadi tak payah dia kata tukar mari duit, nak beratur ke bank pun satu hal juga lah ni. So itu adalah lebih baik saya rasa. Kalau boleh new norms ini ni. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya perasan bahawa selepas daripada pengamalan basuh tangan semua, kita pun tidak menyentuh mata, muka, hidung, mulut sewenang-wenang tanpa kita basuh tangan dulu, kita kena sanitizer dulu. Saya perasan bahawa kita jadi lebih tidak demam dan mana-mana yang resdung apa semua kan. Lo ni alhamdulillah saya temukan bahawa rate untuk orang beli ubat resdung tu sangat berkurang. Maknanya saya fikir ini adalah satu kejayaan. Norm baru ni, maknanya normal baru ni adalah satu benda, ada juga kebaikan yang bagus untuk kesihatan. Maknanya banyak faktor ya, tangan kita ni menyentuh di mana-mana saja dan ia menyebabkan kita ni dapat penyakit bawaan daripada tangan lah. Maksudnya sesama ke, bersin ke, batuk ke, kurang. Sebenarnya kurang. Saya rasa memang kesan daripada orang basuh tangan dan jaga kebersihan tadi. Maknanya bila balik daripada luar saja, siapa rumah sebelum involve dia berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak-anak, pasangan dan sebagainya, kita mandi dulu tu, kita tubik baru, maknanya sehat lah, sehat, basuh dalam hidung. Berapa ramai orang kalau selain daripada orang istisyak ataupun macam selepas kumur, basuh tangan dalam mazhab Syiah dah basuh tangan sunat belaka tu, lepas tu kat kumur, lepas kumur istisyak serup hidung dalam, serup air dalam hidung. Tak ramai orang yang istisyak. Jadi bila tak ramai istisyak, sebenarnya dalam masalah COVID-19 ataupun coronavirus ni, maka ramai orang yang basuh hidung. Kalau tidak, kadang-kadang setahun pun orang tak basuh hidung. Jadi basuhlah, mulalah basuh. Dan kalau orang biasa dah hamam, ambil air semaya, basuh hidung macam orang mazhab, kalau tak silap macam Hanafi ke, dia macam wajib kan apa dia gitu kan. Maknanya dia orang okey lah, memang dia akan buat lah kita ni sunat, kita tak buat lah. Jadi tak ramai ada orang daripada mazhab Syafi'i yang buat istisyak tadi. Jadi semua ni amalan-amalan ni adalah amalan yang bagus dan memberikan kesan baik. So satu lagi saya nak royak pasal termometer ni, dia agak tinggi sikit bagi orang yang macam selepas period, yang maknanya masa subuh dia. Bila orang masa subuh dia akan lebih tinggi biasa. Jadi kalau orang biasa pegang pasangan dia, kalau biasanya setahun ni bila pergi hari ni panas sikit ni, subuh ni, maknanya time subuh. Kalau nak boleh anak kan, maknanya kena bersama lah. Saya sentuh sikit tu. Jadi biasanya kalau dalam kalau biasa dia 14 hari daripada tarikh mula mari period lah. Kalau orang tu dia 7 hari, maksudnya 7 hari free tu dalam masa hari yang ke-7, yang ke-4, yang ke-8, yang ke-9 ke apa semua tu adalah tarikh subuh dia. Maknanya 12, 13, 14, 15 tu adalah tarikh subuh lah tu. Lebih kurang lagi mari kat tu. Jadi maknanya kena bersama lah masa tu kan, sebab nak konsif untuk jadi hamil kan. Jadi kalau masa tu dia kata nak anak kerek doa tak, nak anak tak ada besar dengan 2 bulan contohnya. Jadi dia pun nak kurang, jadi masa subuh tu dia kurangkan lah. Maknanya masa 12 bulan, 13 daripada hari tarikh mula mari period tu, dia pun tak bersama lah. Pasal dia lepas pada tu seminggu sikit baru dia bersama balik, sebab nak jaga. Jadi orang cambil dulu macam-macam lah cara makanan dan sebagainya dah. Tak banding Allah ni pun macam-macam cara, cuma cara alaminya gitu. Maknanya kita kena tengok body clock. Jadi orang puai time subuh dia akan sedikit hangat tubuh dia, mungkin lebih panas sikit daripada keadaan biasa gitu je. Dia orang tua-tua biasanya ni, orang lama-lama umur yang mungkin 60 lebih, 70 lebih ke apa, kalau kita dia mari kedai ke apa semua, whereas tak ramai lah sebenarnya mari tu. Mari pun memang segar sehat. Saat ni seorang Datuk Hasmi mari saat ni ke apa semua, dia tu umur 71, dia kata 17 tahun baru umur dia. So hak ni juga
dia sihat. So okey lah, sihat tu mari. So biasanya kalau kita cek dia akan drop, dia sebab dia kurang adaptasi dengan suhu sekitar, dia biasanya lebih sejuk daripada keadaan orang lain. Kalau kita biasa 37 point something, 37.2, 36 point lebih sampai 37.5 berapa dia ni mungkin 36 something ataupun maknanya 36.1 berapa gitu saja. Jadi dia tidak tinggi. Itu bagi orang yang berumur lah. So bagi kadang-kadang orang biasa gini, elakkan daripada direct sunlight. Maknanya jangan lagi ukur suhu tengah panas ceng-ceng, jangan. Yang keduanya adalah kena pastikan macam katalah, let's say tidaklah kata dia keluar dari tempat panas tu, mari dia cek selalu sedap. Sebenarnya gini menyebabkan tinggi naik dan sebagainya. So biasanya suhu kalau boleh kita kongsi sikit ialah 30 ni ala atas lah, 30 ni +1, 36.2, 36.6. So okey, sehinggalah 37.2, 37.5 lebih pun tak apa, 37 point berapa lagi. Okey. Maknanya jangan lebih daripada 38. Sebab kalau 37.5, 37 point ni sehinggalah 38, tu kita panggil macam mild, demam yang sedikit. Maknanya dia demam sikit lah, demam sikit saja. Jadi tak panggil lah demam. Kalau 38 lah atas tu baru. So saya nasihatkan bahawa kalau 38 tu dan baru tak boleh masuk lah. Kalau 37.5 tu 7 point ni okey saja. Sebab suhu kita kan ni panas. So boleh consider tu dah. So hamba rasa sekadar tu saja perkongsian untuk tengah hari ni. Sebenarnya nak sikit je, tapi awak mana-mana ada, dan mohon kalau ada manfaat dan sebagainya boleh kongsi, boleh share dengan orang lain supaya orang lain boleh dapat pandangan-pandangan dan sedikit maklumat kalau ada, untuk kita bersama-sama bersama-sama menjaga sesama kita, dan insya-Allah kita faham. So kita boleh dengan rasional lah, bukan ketakutan semata-mata, ataupun bukanlah tanpa. Bila kita faham maka tidak ada lagi ketakutan. Tak, semua tu ada keperluan untuk kita. Tidaklah kata bila kita takut kepada Allah maka kita tak perlu takut kepada virus ni. Itu salah. Sebab ada Nabi pun sendiri dah, maknanya Nabi Musa AS sendiri pun diceritakan di dalam Al-Quran bahawa takut kepada ular. Nah, sehinggalah Allah SWT bagi tongkat, kemudian Allah Allah SWT arahkan supaya baginda untuk melemparkan tongkat, dan tongkat itu menjadi ular yang lebih besar daripada ular-ular sihir yang lain. Maka ditelan ular-ular yang kecil yang sihir itu semua tu, menyebabkan ahli sihir kata tidak ada lagi orang sihir yang boleh buat gini melainkan dia ni adalah seorang yang benar dan daripada Allah, daripada Tuhan yang benar. Maka dia pun mengaku dan daripada kalungan orang yang beriman, dan dihukum pancung dan disalib di wasaliban menakut ajmain kalau tak silap, dipotong dia tubuh mereka sebelum dibunuh. Maknanya sampai macam tu. Tapi mereka tetap lagi beriman kerana mereka yakin, kerana mereka ni duduk dalam sistem sihir dia tahu ni bukan sihir, ni adalah benar. Maka dia pun beriman, dan dia dibunuh kerana beriman itu. Masuk syurga lah mereka, alhamdulillah, masya-Allah. Maka ketakutan Nabi Musa tadi ada, tetapi Allah bagi, kemudian dia pun, maknanya ketakutan tu bukan tidak ada. Misalnya kata atau virus, saya takut, kita takut kepada Allah. Adakah Nabi Musa tu lantaran dia takut kepada Allah maka dia tak takut kepada lain-lain? Takut disebut pun kataan dia ketakutan dan sebagainya. Cuma kita buat, kita tahu lagu mana ilmunya berkaitan dengan hak ni, dan kita buat sekadar kita boleh tahu. Sebab itu sahaja maklumat yang Allah bagi. Sebenarnya maklumat yang sekarang siapa tu, itulah maklumat yang dibenarkan untuk Allah SWT beri dan buka kepada kita semua. Maka sekadar hak ada kita buatlah. Sebab itu juga takdir Allah ni, kerana dia buka ilmu ni begini-begini, maka kita buat keputusan, kita ambil gini, jadilah seperti mana sebenarnya, seperti asal yang ditakdirkan, yang sudah pun ditulis oleh Allah SWT dalam kitab daripada awal, daripada kehidupan lagi. Maka kita berjalan, tetapi nampaklah asbab musabab dan sebagainya, tetapi semua itu sudah pun disusun dan diatur. Begitu juga dengan maklumat setakat mana kita ada, setakat itu kita beramal lah dengan yang kita ada, supaya kita boleh berjalan dengan tenang dan kita tahu apa benda yang kita buat, dan semoga tidak membahayakan orang lain, insya-Allah. Allah alam. So sehingga itu saya Cik Rahim Cik Daud dari Farmasi Pakar mengucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan bersama dengan saya, menemani saya pada live saya kali ini, dan ada manfaat dikongsi-kongsikan dan boleh sampaikan kepada orang lain. Dan saya mohon maaf sekiranya ada salah silap cakapan saya, mungkin ada yang faham atau tak faham ya, dan sebagainya. Itulah di antara kelemahan saya, walaupun hakikatnya Allah yang dia zahirkan kepada kita semua. Wallahu alam. Astagfirullahalazim. Maka sekali lagi
saya daripada Farmasi Pakar. Kesihatan anda percaya kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.